Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Seri Pengurusi Yang Berhormat Menteri. Saya ingin secara khusus bangkitkan butiran 02-0000 industri pelancongan dan secara khusus di P01-300 pengajuran visit Malaysia Year 2013. Cuma saya ingin tarik perhatian Yang Berhormat Menteri tentang penganjuran visit Malaysia Year ini. Kita lihat bekalan bagi butiran industri pelancongan dan peruntukan pembangunan bagi tujuan pengajuran ini, kita saksikan ada mengalami penyusutan. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri jelaskan sama ada bekalan yang disediakan adalah cukup bagi membiayai segala perbelanjaan penganjuran program, dan sama ada pengurungan peruntukan ini akan mendatangkan sebarang kesan yang signifikan terhadap program tersebut. Yang keduanya soal image Malaysia yang saya fikir perlu kita tangani secara bersungguh-sungguh, kerana kalau dalam senarai yang ringkas ini yang terbaru kita dikejutkan dengan pelancong Taiwan ditembak dan diculik di Sempurna, iaitu pada 15 November 2013 di Pulau Pom-Pom. Malah sebelum itu Yang Berhormat Menteri, kita ada yang pelbagai siri keganasan. Misalnya pada 9 hari bulan 8 2011 di Pulau Tioman, pelancong wanita Perancis Stephanie Faure ditemui dibunuh kejam dengan mayatnya ditanam dalam sebuah gua di Kampung Tekik oleh pemilik chalet tempatan. Kemudian kita ada 14 bulan 3 tahun ini di Petaling Jaya, Sungai Pelik, seorang pelancong wanita Amerika Syarikat berusia 25 tahun disambung dan dirogol oleh pemandu teksi. Bulan 10 yang lalu, seorang backpacker dari UK diragut beg dan ditikam di dada, dan dia juga mengadu ketidakprihatinan pihak polis di laman web virtualtourist.com. Dan kejadian-kejadian yang saya sebutkan ini ialah mungkin kejadian-kejadian yang agak besar, tapi banyak lagi kes-kes jenayah yang dilaporkan, betul lagi di kawasan pelancongan seperti Melaka, yang mana saya fikir keadaan-keadaan begini sudah tentu mendatangkan kebimbangan pelancong-pelancong ini. Dan saya minta Yang Berhormat Menteri tolong berikan penjelasan apakah ada suatu koordinasi yang serius dengan pihak polis, ataupun apakah langkah-langkah yang sedang dan telah diambil untuk memastikan agar kita boleh mempertahankan reputasi Malaysia ini dan menjadikan visit Malaysia ini satu pulangan yang berbaloi kepada pendapatan negara. Seterusnya bagi butiran 07-0000 dan 08-0000, iaitu tentang industri pelancongan sejarah dan warisan, khususnya di Melaka yang membuat Tan Sri Pengurusi. Saya ingin mengajak Yang Berhormat Menteri untuk memanfaatkan kekuatan negeri Melaka ini, sebab kita tahu Melaka ini negeri pelancongan, dan di dalam negeri-negeri selat ini, Melaka dan Pulau Pinang, kita ada kekayaan warisan sejarah. Dan saya harap agar hal-hal berkaitan dengan warisan, penemuan arkeologi dan sebagainya boleh ditempatkan di Melaka, dan di samping meningkatkan persembahan pameran untuk dinikmati pelancong. Terima kasih. Minta laluan. Tan Sri Speaker, minta maaf kerana terpaksa celah sebab saya tak mahu cakap lepas ni. Saya minta sebahagian daripada ucapan ini dimasukkan dalam bukit katil ucapan, mohon diberikan laluan. Itu satu warisan. Bila warisan sebut ni, ada satu istana di Jugra, dipanggil Istana Jugra, yang diduduki oleh Sultan-Sultan Samad sebelum ini, dan oleh almarhumnya lain, yang menjadikan ia sebagai sejarah kewujudan Kesultanan Selangor. Jadi saya minta supaya kementerian dapat menaik tarafkan pelancongan warisan ini, menjadikan ia sebagai ingatan dan kenangan pada generasi yang akan datang, boleh melihat sejarah silam di mana Kesultanan Selangor itu bertapak di Jugra pada peringkat awalnya. Yang keduanya Bukit Katil di Pantai Kelanang, yang dianggap sebagai pantai yang berhampiran dengan KLIA. Bila turun-turun tu, Kuala Langat lah tempat tumpuan yang menjadi persinggahan pelancong-pelancong. Jadi saya minta supaya kementerian memberikan sedikit perhatian supaya Pantai Kelanang dan Pantai Murib itu dijadikan satu tempat pelancongan di tepi pantai yang dekat dengan Kuala Lumpur, yang dimenderaikan pelancong asing dan sebagainya. Yang ketiganya, Bukit Katil, sedar atau tidak, bahawa kita ada package Islamic compliant di Palma Hotel, dan saya mohon Kementerian Pelancongan memberikan sedikit tumpuan dan perhatian kepada di Palma Syariah Compliant Islam ini, yang kita kembangkan
dan kita akan buka di Sarawak, di Sabah untuk dinikmati oleh mereka yang agama Islam dalam package Islamic Syariah Compliant. Jadi saya minta supaya ianya diberi perhatian oleh Kementerian Pelancongan. Sekurang-kurangnya kita ada package Islam secara berkedudukan berpenghuni untuk mereka menikmati perkelilingan secara Islam di negara-negara ini. Dan Menteri pun dah masuk, harap Menteri pun dapat memberi perhatian untuk hotel di Palma ni yang apply untuk syariah compliant ni, supaya kita ada package berbagai-bagai dan ianya akan tarikan pelancongan, terutama sekali mereka-mereka yang nak pergi ke Sarawak dan Sabah ni akan kita buka insya-Allah. Tetapi ada sikit gangguan, harap gangguan itu dapat diselesaikan oleh daerah. Tapi yang penting ialah kita ada package tu. Kementerian diminta beri perhatian sedikit je. Terima kasih. Terima kasih atas pengurusi kerana berikan ruang. Terima kasih. Saya jadikan sebagai ucapan saya. Cuma saya ulas tentang istana tadi, Istana Jugra. Ya, misalnya kita tengok muzium istana di Istana Topkapi di Turki misalnya, yang dikunjungi jutaan pelancong dan boleh menyumbangkan berbilion pendapatan negara itu. So saya fikir wajar diberikan perhatian. Semua saya balik pada soal produk sejarah dan juga warisan dan juga produk pelancongan di Melaka, Yang Menteri. Saya yakin di Melaka ni banyak muzium dan saya difahamkan pelbagai strategi kerajaan negeri sedang dilakukan, dan saya minta penekanan khusus oleh Yang Menteri, kerana saya fikir banyak produk-produk pelancongan di negeri Melaka itu agak uzur. Misalnya Taman di Malaysia, Taman ASEAN, Mini ASEAN dan sebagainya, semua memerlukan satu peruntukan tambahan untuk memastikan agar kawasan itu boleh dilawati dan boleh dijadikan sebagai satu tarikan pelancong. Pemerkasaan ekonomi untuk mereka yang berniaga di kawasan itu juga harus diberikan penekanan. Kerana kita tidak mahu visit Malaysia 2014 ini, kalau mereka melawat Melaka, mereka lihat seolah-olah kita tidak bersedia untuk menerima para pelancong ini. Seterusnya, Yang Menteri, saya ingin bangkitkan tentang homestay. Saya ingat ramai telah bangkit tentang homestay, tapi cuma yang khusus berkaitan dengan homestay ini, kita lihat bilangan pengusaha homestay yang dilaporkan, yang telah dilatih, dijangka meningkat daripada seramai 1,566 orang kepada 1,597 orang, iaitu 31 orang saja. So saya fikir ini satu figure jumlah yang cukup membimbangkan. Dan ini homestay di Melaka ni satu kaedah penempatan yang agak popular. Sebab tu saya ingin nyatakan dan minta Menteri nyatakan kalau boleh diberikan data bilangan pengusaha homestay yang ada di seluruh negara dan berapa ramaikah di Melaka dan khususnya di kawasan Parlimen Bukit Katil. Kerana saya ingin mengajak Yang Menteri untuk melihat kepada homestay ini sebagai satu cara poverty eradication dengan izin Tan Sri. Jadi kalau kita boleh selaraskan homestay ini dengan bantu mereka, latih mereka, tentunya boleh membantu mengurangkan kadar kemiskinan. Apatah lagi mereka yang buat homestay ini kebanyakannya memilih rumah-rumah yang di kampung dan sebagainya. Ini tentu baik untuk kita perhebatkan. Seterusnya, Yang Berhormat Menteri, saya ingin bangkitkan juga berkaitan dengan khusus berkaitan dengan perpustakaan yang dibangkit oleh pokok sena tadi. Cuma yang mungkin perlu disentuh ialah soal bajet. Perpustakaan negara kita lihat dapat bertambah peruntukan secara ketara, iaitu peningkatan mencecah 124% dan 252% untuk perpustakaan negara dan pembangunan perpustakaan. Dan saya ingin minta penjelasan kepada Pak Menteri, apakah perpustakaan ini sekadar kita nak tumpukan di perpustakaan negara atau kita boleh perturunkan di negeri-negeri? Kerana antara perkara yang perlu diperhebatkan sekarang ialah soal bagaimana memupuk budaya membaca. Kalau boleh kita selaskan peruntukan, bukan sekadar center ataupun bertumpu di perpustakaan negara semata-mata, tapi kita boleh buat turun ke negeri-negeri. Misalnya kita boleh laksanakan program kempen membaca ini di warung-warung, di kedai-kedai kopi misalnya, dengan memberikan sumbangan buku, majalah yang baik, agar mereka bila selain minum kopi pagi bukan sekadar main dam, tapi ada majalah-majalah yang baik untuk mereka telaah, dan ini tentunya membantu. Kerana saya lihat di bawah ini, itu sebahagian daripada cara dan pendekatan yang lebih baik untuk mendidik masyarakat, terutamanya mereka tidak terikat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. So saya fikir ini juga wajar diselarakan, dan saya minta Menteri kalau boleh disalurkan bukan sekadar di perpustakaan negara semata-mata, tapi juga di peringkat negeri-negeri. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, minta celah sikit. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pengerusi, terima kasih Bukit Katil. Berkenaan dengan perpustakaan ini, saya juga ingin cadangkan kepada Menteri supaya ada usaha-usaha
perpustakaan desa, dan kita minta kalau boleh Menteri bagi sedikit maklumat terkini tentang perkembangan perpustakaan desa, dan juga kalau boleh saya minta Menteri juga bantu supaya berbincang dengan Kementerian Pendidikan supaya perpustakaan di sekolah dan juga di universiti dibuka kepada semua orang ramai, dan kementerian boleh salurkan peruntukan daripada perpustakaan negara kepada perpustakaan di sekolah dan juga di universiti yang lebih dekat kepada rakyat jelata. Minta Bukit Katil masuk dalam ni ucapan. Terima kasih. Baik, saya masukkan. Terima kasih Yang Mak Menteri. Saya juga ingin yang terakhirnya bangkit tentang industri pelancongan 020000 dan 020200 pembangunan industri. Khusus berkaitan dengan bilangan kursus pemandu pelancong. Alam semula jadi setempat yang dibuat antara 4 hingga 5 kali setahun. Saya minta Yang Mak Menteri menyatakan dan berikan data bilangan peserta yang mengikuti kursus ini mengikut negeri dan jumlah penuh peserta. Dan berapa ramaikah yang aktif menjalankan perniagaan sebagai pemandu pelancong alam semula jadi ini. Dan adakah sebarang syarat diberikan untuk membolehkan lesen ini diperbaharui? Misalnya jumlah aktiviti mereka setahun atau ujian semula selepas satu tempoh, misalnya 3 tahun sekali. Kerana saya dimaklumkan kursus-kursus seumpama ini turut dijalankan oleh jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Hutan, Jabatan Perkhidmatan. Dan apakah kursus pemandu pelancong alam semula jadi ini diadakan dengan kerjasama jabatan-jabatan di bawah kementerian lain atau dibuat secara berasingan? Sebab rasionalnya saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa misalnya yang mengikuti bidang pengajar alam sekitar, perhutanan dan berkaitan pelancongan, perhotelan, pengurusan taman, rekreasi. Pada saya perlu ikuti kursus seperti ini secara berasingan dan perlu diintegrasikan ke dalam silibus pengajian mereka. Kerana saya yakin sekiranya aspek ini kita selaraskan dan dapat galakkan lulusan universiti ini terlibat aktif dalam satu bidang, satu potensi ekonomi yang mungkin sebelum ini belum dapat kita perkasakan. Dan yang terakhir, Tan Sri Pengurusi, soal industri pelancongan iaitu pengurusan dan pemantauan. Saya ingin tarik perhatian Menteri Pelancongan mengenai aspek yang penting yang kurang dititik beratkan, iaitu penyelenggaraan. Banyak tempat selain tadi disebut soal tandas, laluan boardwalk, pendawaian elektrik, lampu, sampah, jaket keselamatan, kebanyakan dalam keadaan daif, kotor dan membahayakan. Malah semalam sewaktu perbahasan tentang Kementerian Kesihatan, kita dimaklumkan masalah yang begitu berat sekali ialah masalah kencing tikus yang banyak berlaku di kawasan-kawasan pelancongan, terutamanya di kawasan-kawasan hutan rekreasi. So, saya fikir soal pengurusan taman dan hutan rekreasi dan sebagainya perlu diselaraskan secara bersungguh-sungguh supaya kita dapat elakkan penyakit-penyakit bahaya ini dapat pula ke pelancong, dan ini memberikan imej yang cukup negatif terhadap negara kita. Jadi saya harap perkara ini dapat dijawab. Saya sekian saja, itulah pandangan dan soalan saya kepada Pak Menteri. Terima kasih, Tan Sri. Sila Menteri.